Hello, good day to all of you. Nama saya Cikgu Azri. You can call me Sir Azri or Cikgu Azri. Okay, hello, hai abang, hai kakak semua. Okay, datang balik kita ya dalam kita punya cerita ni. Okay, tadi kita dah cerita dah pasal kongsi macam mana trend perniagaan and all. Sekarang ni kita tengokkan pula kita kata apa, perhubungan perniagaan itu macam mana kita kalau kita nak buka bisnes, adakah kita boleh buat seorang-seorang ataupun kita kena ada anasir. Bukan anasir lah, ada macam kita panggil apa, pihak-pihak lain yang boleh membantu ataupun memberikan kemudahan kepada kita daripada pelbagai aspek. Okay, ni cerita dia kali ni Okay, so point dia dekat sini, kita ada satu perniagaan ni okay, di Herbs ni dengan Arisa Beauty ni. So kita tahu dua-dua ni adalah satu company. Satu company yang besar, satu lagi maybe satu company yang ada satu kedai. So macam itulah. Okay, ada satu company tu 100 kedai, satu company tu satu kedai. Tapi kita nak tengok benda apa dulu kat sini. So dia kata, apakah perkaitan perniagaan berkenaan dengan organisasi luar? You ada 100 company, 100 company pula, 100 kedai ataupun ada satu kedai, perkaitan dengan pihak luar, basically mostly dia akan sama je. Sama je, cumanya satu tu you tarik banyak, satu tu dia tak banyak sangat lah. Kan? Tapi macam mana cerita dia? Okay, saya tunjuk ni Kalau dia cerita berkaitan dengan organisasi luar, first sekali ingat pembekal. Bila kita nak buat satu-satu perniagaan, kita kena ada kita punya supplier lah. Siapa yang nak bagi barang itu, daripada mana kita dapat, apa terma-terma yang diberikan. Semua benda ni kita kena tengok. Bukan saja untuk jangka masa pendek, tapi untuk jangka masa yang panjang. Sebab kita tahulah kita nak berniaga ni takkan nak berniaga sekejap kan. Kita akan buat satu benda tu dengan konsisten. Okey, jadi pembekal ni bila masa ada berkaitan tu bila ada tempahan atau pembelian. Bila ada kita buat tempahan ataupun ada pembelian, masa tu adalah. Masa tu kita akan jumpa dengan pembekal. Okey baik lagi Lagi yang seterusnya adalah interaksi dengan pelanggan. Cerita pula dengan pelanggan. Dah berniaga tadi, dah beli barang ni, jual pula Ya, so macam tu lah. So jadi sekarang ni berlaku apabila menjual barang ataupun perkhidmatan kepada pelanggan. Dalam dunia yang serba moden hari ni, elemen kedua ni paling penting, iaitu interaksi dengan pelanggan. Sebenarnya interaksi dengan pelanggan 80% berlaku sebelum jualan dibuat. Sebab tu hari ni kita tengok orang buat apa. Sebab tu lepas tu ada Instagram live, Facebook live, TikTok live. Itulah interaksi dengan pelanggan sebenarnya. Jangan kata dia hanya jual tu masa yang dapat duit tu. Jual ni berlaku 80% sebelum dapat duit, sebab dia nak dapatkan kepercayaan dulu, keselesaan dulu, dan last sekali baru orang tu jual. So itulah dia interaksi dengan pelanggan. Tapi dalam buku ataupun cerita buku, senangnya interaksi dengan pelanggan ni berlaku apabila kita membuat jualan ataupun kita memberikan produk ataupun perkhidmatan kepada pelanggan kita. So itu dulu. Okey, pembekal dah pelanggan dah ada lagi ke interaksi luar? Ada. Memang betul dari segi komponen asasnya we are having pembekal dengan pelanggan lah kan. Tapi ceritanya juga kalau kita nak membesarkan perniagaan ataupun nak mendapatkan modal yang baik, kita ada interaksi dengan bank. Kita ada interaksi dengan bank. So bank ni you faham lah, kita nak membuat pembiayaan, loan. So tapi bukan ke bila kita buat loan perniagaan ni ataupun apa-apa loan lah kita kan kena bayar bunga So kan macam rugi kat kita kan. Kita nak berniaga lagi, nak bayar bunga lagi, kan jadi macam gitu. In realitinya, tapi konsep dia macam ni Okay, betul. What are you talking just now tu, itu masuk akal. Sebab kalau you pinjam 100k, you are not paying 100k. You akan bayar something around 150k lah. Tengok tu sampai 50k extra kena bayar. Yes.
Tapi kena remember, pembayaran itu bukanlah sekaligus. Pembayaran itu kita buat dalam satu tempoh masa yang panjang. Sorry. Bila kita buat pinjaman ni, kita boleh bayar dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun. So, ada tak masa untuk kita berkembang tu? Setiap bulan kita kena bayar satu nilai yang kecil saja. Sempatlah kita nak kembangkan, nak untungkan perniagaan kita tu. Jadinya, walaupun kena bayar ekstra RM50,000 tapi actually lagi berbaloi lah. Lagi berbaloi dan lagi bijak sebenarnya. Ya. In fact, most of the time, kalau kita tengok orang-orang yang dah berpengalaman berniaga ni, dia tak akan berniaga dengan modal dia. Dia akan berniaga dengan pembiayaan bank. Sebab secara relatifnya risiko lagi rendah dan juga komitmen tu lagi rendah. Ya, dia macam tu lah. Okay, baik. Jadi ada lagi ke sir? Selalunya itulah yang paling popular, 3 ni lah, dengan pembekal kita, dengan customer kita ataupun dengan bank untuk buat perniagaan. Tetapi kita kena remember, satu lagi konsep untuk kita mendapatkan biaya bukan bank semata-mata. Agensi kerajaan pun ada buat promosi, bukanlah promosi, tawaran lah. Tawaran ni juga. So kalau kita pergi kepada agensi kerajaan, dia orang pun boleh bagi bantuan, dia orang pun boleh bagi tender. Adalah kontrak-kontraknya. Okey. Awak boleh pinjam banyak ni, tapi kena buat kebajikan banyak ni, kena buat program untuk kami banyak ni, untuk kemajuan kesejahteraan negara semua. So macam tu. So ada 4 ni lah. So itulah dia cerita dia, perkaitan antara organisasi peniaga dengan organisasi luar. Customer, supplier, bank ataupun government. Apa tu cerita dia punya huraian yang macam saya tunjuk tu lah. Agensi kerajaan saya tak cerita tadi. Okey ni. Dia nak dapat kelulusan lah. Nak dapatkan kelulusan, urusan tender. So macam tu. Kelulusan tu apa sir? Kelulusan tu macam kalau dia buka bangunan, dia kan kena dapat kelulusan macam kelulusan bomba. Bangunan tu ada tak keselamatan, ciri-ciri dia. Dia kena dapat kelulusan daripada pejabat tanah. Tanah ni betul tak ni? Kawasan-kawasan yang diguna ni betul tak ni? Macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Okay, so itu cerita dia perkaitan. Baik, kita go to the next one. Apa pula? Masih lagi yang sama saya. Okay, masih lagi yang sama tapi cerita dia lain sikit. Dia kata apa? Walaupun skala perniagaan ni berbeza, dia masih ada fungsian yang sama. Sir, sir. Kan kita cakap tadi di Herb ni mungkin ada 100 kedai. Okay, mungkin kedai yang warna pink ni dia ada 1 kedai. Tapi fungsian dia sama sir. Sama jugalah sebab struktur untuk memulakan perniagaan ni, fungsian dia ada beberapa fungsi yang memang kita katakan sebagai asas dia. Okey, saya cerita dulu apa fungsian-fungsian asas dia. Satu, dia akan ada department sale ataupun kita panggil pasukan jualan. Satu company ke ataupun company yang besar ke, dia sentiasa kena ada pasukan jualan dia. Online, offline, agent, secara dropship, letak barang kat kedai orang tak kisah, tapi dia akan ada dia ada pasukan jualan dia. Kalau seorang lah, kalau banyak lah. Satu. Yang kedua, dia kena ada fungsian keuangan. Yang ini banyak yang kita terlepas pandang, tapi fungsian keuangan ni sangat penting. Sebab bila kita buat perniagaan, kita kena tahu kita punya modal kita dah berapa, untung rugi kita dah berapa, dan jangan lupa cukai. Cukai. So kalau kita untung banyak ni, kena bayar cukai banyak ni. Okay, kalau kita buat banyak ni, cukai kita boleh kurang banyak ni. Itulah fungsi-fungsi kumpulan keuangan ataupun kita panggil finance department. Okay sir, lagi bila kita berniaga, kalau selain pada perniagaan yang kita pakai fully online, fully automated, robotic, AI semua kan, 90% from the perniagaan dia masih lagi menggunakan sumber manusia, orang. Bukan orang-orang kat sawah tu, orang. Okay. So bila kita pakai manusia ni, manusia dia ada emosi, ragam, disiplin, masalah, pendapat dan sebagainya. Jadi kena ada satu pasukan untuk uruskan dekat sini. In fact, kebanyakan masa company akan gagal kerana faktor ini, sumber manusia. Bukan keuangan semua so. Most of the time sumber manusia. Jadinya orang yang pegang sumber manusia ni
lagi besar company tu, lagi tinggi tanggungjawab dia. Dia lebih kepada nak jaga keharmonian lah. Dia macam nak jaga keharmonian tu. Okay, lagi dia redundant. Okay, satu lagi adalah pentadbiran, management ataupun administration. Okay, dekat sini yang kata, oh dia ni kena pergi hotel tu untuk jumpa dengan klien. So mana receipt dia kan? Mana dia punya SOP. Dia kena pergi bila, dia balik bila. Admin akan jaga benda-benda ni. Okay, berapa alat tulis nak beli, berapa bajet untuk kita punya event ke depan ni. Admin akan jaga-jaga benda-benda macam tu. So inilah dia antara bahagian-bahagian fungsian yang core, yang mesti ada. Tak kisah company tu kecil ataupun besar, dia ada all this environment ataupun bahagian ya. So macam tu. Okay sir. So macam tu sir So itu ada. Itulah fungsian-fungsian dia yang ada. Apa tadi? Kita ada finance, kita ada HR, kita ada bahagian jualan. Actually kalau nak tambah satu lagi, bahagian belian pun kena ada juga. Bahagian belian, procurement kalau nama orang putih dia. Bahagian belian, dia nak cari barang tu kan. Bahagian komunikasi, banyak tapi benda tu bila dah besar. Tapi kalau kita nak cerita yang kecil pun ada. Ini dia 5. Sale, finance, sumber manusia, pentadbiran, administration tu. Okay. So itu cerita dia. So itulah point dia. Kalau fungsi-fungsi dalam company, besar ke kecil ke, dua-dua ni ada. Okay, so so itulah cerita dia dekat situ. Moh kita tengokkan pula yang seterusnya. Ini cerita apa pula, so? Well, jom kita tengokkan dia punya story dulu. Encik Azim ni, dia nampak potensi yang besar dalam penjualan basikal. Orang main basikal, saya ingat trend dia ada trend benda-benda ni. So dia kata dia nak jual komponen basikal dan basikal lengkap lah di Batu Pahat. Okay, pada peringkat awal perancangan, dia pergi dapatkan maklumat, dia buat tinjauan pasaran. Okay, dia tengok kat mana so? Tengok kat kedai yang sedia ada lah kebiasaannya kan. Okay, so tengok sini kita, dia tengok lah daripada kedai jual basikal sedia ada, supplier basikal, pengeluar basikal dan agensi kewangan untuk dia mendapatkan sumber pembiayaan. Jadi nampak tak kat sini? Ada orang dia start business, dia just start begitu sahaja. Dia just start nak buat business, dia bangun tidur, dia decide nak buat business, dia buat business. So ini adalah satu plan yang kita kata you planning to fail lah bila macam tu. Tapi tengok balik kepada cerita Encik Azim ni, nampak tak? Dia tengok dulu apa potensi yang ada. Dan bila dah tahu, ada potensi lah kat sini, dia terus jual tak? Tak. Dia pergi tinjau dulu. Tinjau ni orang putih kita panggil apa? Survey lah. Dia survey dulu kawasan tu. Nak survey, dia tanya kedai basikal sedia ada. Okey, macam mana? Sale okey tak dekat sini? Dia tanya dulu. Dia tanya pula supplier, kawasan ni banyak tak you jual barang kat situ? Ada kilang. Kilang kata, bahagian ni pun banyak tak orang ambil dekat sini? Dia tanya pula agensi keuangan. Okey, kalau saya nak jual basikal, you boleh bagi tak? Nampak tak all the perancangan rapi yang dah disusun? Belum buka kedai lagi, tapi dia dah susun dah kat sini. Tapi jangan sampai pengurusan tu jadi perancangan yang overthinking sampai you tak buat. Itu pun tak boleh juga. Okay, so maksudnya dia rancang, lepas tu dia nak buat lah. Okay, tengokkan dekat sini So bila dia buat macam ni, apakah the important of interaksi? Apakah perhubungan yang dia buat tu dengan organisasi luar untuk dia buat perancangan perniagaan? Dia nak buat perancangan perniagaan, dia nampak tak dia berhubung dengan all this pengeluar, supplier, kedai sedia ada, perbankan ataupun agensi keuangan. Apa kepentingan dia? Kenapa dia kena buat macam tu dulu? Okay, here is the, kita panggil apa? Dia punya penjelasan Okay. So kepentingan dia buat interaction dengan organisasi luar, semua tadi tu lah. Dia nak wujudkan jaringan perniagaan. Jangan salah anggap macam ni Contoh dekat situ dah ada satu kedai. Tiba-tiba kita nak buka kedai yang sama. Sometimes kita bersaing. And sometimes kita boleh jadi saling melengkapi. Contoh kedai tu dah jual sneaker and all. So maybe kita boleh jual baju ataupun seluar yang dipasangkan dengan sneaker tu. Nampak tak?
both of you, bukan both of you lah, both of the kedai, dia jual peralatan what we call pakaian kan. Tapi dua-duanya boleh thrive sekali. Oh, macam tu rasa. Maybe kedai ni jual like macam jam. So satu kedai lagi jual jam juga, tapi jam collectibles yang ada dekat sini dengan kat sini, so dia orang boleh collect dua-dua. So macam tu. So perniagaan untuk hari ni dia dah tak macam dulu. Oh, bersaing lah sir. No, bersaing tu bersaing, tapi actually the economy is big, yang mana everybody can get the pie. So itu dari segi teorinya lah. So macam tu. Okay sir, lagi sir. So bila dia dah ada jaringan perniagaan, dia dah kenal orang-orang yang boleh memberikan manfaat dalam perniagaan dia. So dia boleh juga kukuhkan operasi perniagaan dia. Dia tahu nak ambil kat mana, dia tahu kalau ada masalah nak tanya siapa, macam tu. Lepas tu dia juga meningkatkan probability untuk perniagaan dia tu kekal lama. Bila dia kenal dengan, contoh macam bank tadi lah kan. Kalau bank tu boleh bagi bantuan yang baik, lepas tu pengeluar boleh bagi kawasan yang suka pakai basikal tu, so dia boleh tahu dekat mana nak dapatkan keuntungan dia semua, sekaligus memanjangkan masa dia boleh buat bisnes kat situ. Okay, lagi so dia ada banyak sebenarnya, okay, tapi dia lebih kurang sama tau. Okay, dia buat hubungan yang baik, so dia boleh capai matlamat perniagaan dia kan. Okay, lagi apa? Bila ada hubungan baik, adalah kerjasama. Dia boleh buat kerjasama dengan orang-orang yang tadi itu. Okay, lepas tu kerjasama lagi apa? Sumber pembiayaan. Tadi dia sembang dengan bank, betul. So dapat sumber pembiayaan. Okay. Lagi mungkinlah dia boleh dapat bahan mentah ataupun kepakaran industri yang dah sedia ada. Sebab tu orang cakap kalau nak buka satu-satu perniagaan, jangan buka perniagaan yang belum ada. Buka yang dah ada, cumanya improvise from that. Okay, so itu cerita dia untuk perniagaan ini. Oh, so first kena ada in real life kita panggil benda ni connection lah. Connection. Bagi ada connection dulu, bagi kita disenangi, disukai oleh orang-orang dalam industri kita tu, barulah senang kita nak berniaga. So by konsepnya macam tu lah. Okay, so itu cerita dia. Mari kita tengokkan yang lain pula. Oh, ada lagi saya cerita pasal Encik Azim ni sir. Okey lah, untuk cerita Encik Azim ni saya rasa cukup dulu. Saya ada cerita lain juga. Sekarang lama sangat cerita Encik Azim ni, tak sempat saya nak ceritakan yang lain. Okey, kita tengokkan pula cerita pasal produk. Ni produk perempuan. Okay. Produk kasut, handbag semua. So kita ada satu produk yang kita kata kita kaitkan dengan perempuan lah. Laki pun beli juga, tapi laki sebenarnya beli untuk dia punya better half lah. Dia punya girlfriend, isteri, mak, semua tu kan. Okay, jadi dia kata apa kat sini? Barang tu tak ada isu, perkaitan pun tak ada isu. Dekat sini, cerita kita adalah apakah proses kawalan oleh pengurus ni untuk memastikan keluaran syarikat dia memenuhi piawaian ataupun the quality is awesome sebelum dia keluar. Oh, so ada proses kawalan dia. Ingat kan macam boleh keluarkan je sir. Tak boleh. Dia ada proses, dia ada macam proses-proses dia. Nak, walaupun dah reka, walaupun dah ada kilang, tak boleh biar juga. Dia ada kita panggil what is that, quality control lah, pengawalan kualiti. Okay, masa cerita sikit apa dia punya urusan dia tu saya. Okay, dia macam ni Bila kita nak buat kawalan pengeluaran, dia ada yang pertama adalah kawalan yang awal tu. Awal tu bila ni cerita dia. Dia adalah kawalan terhadap input. Input ni bahasa bombastik. Bahan mentah lah, bahan mentah. So maksudnya kulit ke, plastik ke, benang ke. Dia akan tengok dulu. Okay, benda-benda ni betul, kualiti dia betul sama. So untuk apa so input ni, bahan mentah ni, bila dia transform ni dia buat jadi kasut lah, dia buat jadi bag lah. Nama dia bombastik betul lah, benda dia simple je. Input tu bahan mentah, lepas tu transform tu maksudnya diubah jadi benda yang dia nak tu lah. Bag ke kasut semua kan. Okay, supaya standard dan piawai tu dipenuhi ataupun mencapailah tahap yang dikehendaki. Okay, sir. Tu satu dulu, sir. Okay, baik. Bila kita cakap input ni juga,
Dia ada juga. Mutu input ni tak semestinya bahan mentah aja ke sir? Tenaga kerja cukup tak? Tenaga kerja yang ada, mesin kita betul-betul berupaya tak untuk buat pengeluaran tu? So macam gitu. Okey sir. Ni ada contoh satu siap kat sini Okey, dia kata Encik John dia kena pastikan lah bahan mentah tu, kulit, tapak, tali kasut tu semuanya betul macam dia punya jenama. Setiap jenama tu kan ada dia punya kualiti ataupun janji dia kepada pelanggan dia kan. So dia kata apa? Okey, lagi tu bahan mentah. Kalau dari segi pekerja pula, pekerja tu terlatih dan dia tahu. Lepas tu mesin yang nak digunakan tu memang dalam keadaan baik. So itu dia. So awal-awal kasut tu belum jadi lagi. Belum nampak rupa kasut, baru bahan mentah, baru pekerja, baru mesin. Kawal yang tu dulu. Make sure itu semua betul. Okey sir, bahan mentah betul. Okey, kualiti semua cantik. Mesin semua elok, dah bubur grease dah, wire semua tak ada kena gigit tikus semua. Pekerja memang betul-betul mahir. Ni bukan pekerja teba roti canai tiba-tiba kita ambil buat ni. Semua dah clear dah. Dia pergi pula kepada yang kedua. Tadi kawalan awal, ni kawalan semasa. Okey. Untuk kawalan semasa apa pula sir? Okey, kawalan semasa ni dia adalah aktiviti semasa proses. Proses kita nak ubah semua benda-benda bahan mentah kita tadi kepada produk siap. Supaya dia mematuhilah piawai kita, standard yang dah ditetapkan. Dia patuhkan kat situ. Okey sir, so ni macam mana cerita dia ni sir? Dia kawal ni macam mana sir? Well, benda dah rancang dah tadi. So sekarang ni kalau ada salah, buat pembetulan. Kalau ada rosak yang tak teruk, buat pemulihan. Kalau ada produk yang dah siap tapi tersalah dia punya objektif asal dan masih boleh dibaiki, buat pengubah suaian. Nampak? Masa ni dia dah cipta barang tu dah siap dah. Kasut ke beg ke dah ada. So kat sini kalau benda tu tak serius, boleh dibetulkan, betulkan. Boleh dipulihkan. Rosak sikit tapi boleh pulih lagi. Dia bukan rosak yang tak boleh, dia boleh. Okey. Dia buat tapi tersalah jahit pula dah. Patutnya lubang dia ada 8 tapi terbuat 6 lubang je. Boleh tak ubah suai lagi? Boleh. So kalau boleh, tambah lagi. So macam tu. Itu kawalan semasa. Ni contoh dia. Mari cerita sikit. Apa contoh dia kat sini so? Okey, contoh dia kat sini, Encik John ni dia akan ambil lah satu kasut tu. So dia ambil kasut tu. Lepas tu dia tengok lah. Okey, ada tak rosak, ada tak cacat, ada tak rosak. Kalau ada rosak, buatlah pengubah suaian. Kalau rosak yang tak boleh sir, itu kena buat balik. So macam tu. Okey sir, sebelum dia dah check dah pekerja bahan mentah semua. Masa buat pun dia dah check dah bahan tu. Kalau rosak kena buat balik. Kalau boleh adjust balik. So last kali kita kat sini adalah selepas Okey sir, benda dah siap dah sir, tapi kena kawal lagi sir. Kena kawal lagi. Dia kena mematuhi juga standard. Tapi masa ni dia dah buat semua elok-elok dah. So selepas ni dia tak banyak sangat tau. So macam mana? Okey, dia boleh tengok lah. Okey, kasut yang dihasilkan adakah mencapai piawaian. Macam mana dia nak tahu sir? Dia kena buka kotak. Dia buka kotak, dia tengok. Okey, memang kotak tu semua dah cantik, betul-betul macam yang dia orang sangkakan. Okey, supaya kenapa kena buat juga sir selepas ni? Tak nak kasut tu ataupun produk kita, produk yang cacat sampai ke tangan customer. So begitu. Itulah dia proses-proses pengeluaran produk. Okey, kita pun dah cerita panjang lebar ni, kiranya korang dah boleh tahu dah. Kalau masuk kilang, korang dah tahu dah dia punya proses tu sebelum, semasa dan selepas. Jadi saya rasa video kita setakat ini dulu. Hope you enjoy, hope you dapat apa yang saya cuba sampaikan. Tenang-tenang, santai-santai, and good luck. Okay, kita jumpa lagi di lain masa, lain cara. Bye.